bekas kalau pegawai tentera ni dia bukan buat permohonan, dia buat tuntutan. Dan insyaAllah saya akan bawa pegawai ini segera untuk pertimbangan Majlis Ulama dan juga Kerajaan Negeri, dan pegawai daerah akan membantu menyelaraskan insyaAllah untuk memberikan infra atau prasarana yang lebih baik untuk masjid. Dan masjid ini seperti kita tahu betul qaryah, tetapi seperti mana ditetapkan dalam Al-Quran Al-Karim adalah pusat yang harus diamarahkan. Sebab itu saya ucap terima kasih boleh dengar ucapan tadi di mana beberapa kegiatan digalakkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Betul sah? Saya baca kena cek dengan imam sebab saya dulu mengaji sekolah Inggeris, boleh college dari Inggeris. Baik, yang ditekankan dalam Al-Quran itu ialah pembinaan masjid. Maknanya tanggungjawab membina masjid itu tanggungjawab semua. Jadi bila disebut oleh pengusi meja tadi bahawa qaryah juga mengumpulkan, ada wakaf dan sebagainya, ini memenuhi tuntutannya. Dia iaitu sesungguhnya orang mengimarahkan masjid itu. Maknanya kita tidak mau ketinggalan saham pembinaan masjid, walaupun sedikit atau kecil. Kemudian tentulah bagi pihak kerajaan dan sebagainya untuk menampung keperluan masyarakat, terutama dalam keadaan sekarang kos pembangunan pun tinggi, harga barang pun tinggi. Ayam saya pergi tadi bazar, saya dah tak nak cakap dah banyak dengan penjual-penjual tu. Dia seorang cakap sayur mahal, seorang cakap udang mahal, seorang cakap daging mahal, seorang cakap ayam mahal. Ya, memang betul, dan ini membebankan masyarakat. Jadi oleh itu simpanan tu kita imarah ke masjid pun kurang, tetapi jangan ketinggalan, kerana ini saham kita untuk akhirat. Tapi untuk apa didirikan masjid? Man amana billah wal yaumil akhir. Itu kita kena ingat, untuk meneguh iman kita kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Jadi tujuan itu maknanya lebih tujuan kerohanian, ya. Walaupun ada hal-hal yang lain yang disebut dalam Al-Quran, tapi maknanya apa petanda masjid itu diamarahkan? Petandanya ialah dia boleh mengajak qaryah berjamaah supaya lebih kuat akidah atau iman kepada Allah Ta'ala dan yakin dengan hari akhirat. Sambungnya, wa aqamas salat, masjid itu untuk kita mendirikan salat. Jadi mesti ada program wanita, masyarakat, anak-anak muda supaya boleh bersama di masjid, mengimarah ke masjid, mendirikan salat. Tetapi ini keistimewaannya, dan saya sering sebut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar, dia sekarang uzur sekarang ni di Qatar. Kita mendoakan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, ini keistimewaan dalam Al-Quran bila sebut wa aqamas salah wa ataz zakah. Dikaitkan salat itu dengan zakat. Salat itu imaduddin. Kalau kita salat betul, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dia untuk memperkuatkan diri kita, menjadikan salat itu benteng dari segala kejahatan. Jadi orang tanya, macam mana salat tak pernah tinggal? Balak dia curi juga, saham hilang juga, projek komisen juga. Jadi kerana tidak ada penghayatan. Sebab itu bila Quran menekankan salah itu sebenarnya benteng terhadap kejahatan, ialah kerana amalan itu dihayati. Tetapi kaitan apa aqamas salah wa ataz zakat dengan zakat? Ini Yusuf Qaradawi kata luar biasa dalam sejarah umat manusia ini. Kalau dulu dalam sejarah empire, raja-raja, maharaja,
Itu berperang kerana apa? Mau takluk wilayah tambahan. Berperang kerana meminang puteri. Tak dapat, disuruh hang tuah pergi buat pelari daripada Pahang. Tu apa nama? Saya nak tanya adik dia tahu ingat. Saya kata Mak Piramli tu Tun Teja. Maknanya gunakan kuasa pada masa itu, ya, sanggup berisytihar perang. Kata Syekh Qaradawi, al-harb 'ala al-fakhr. Ini dalam Islam. Dan Islam berbeza. Kalau dulu nak takluk wilayah kerana nak ambil kekayaan, atau kerana wanita, gadis yang cantik, macam Helen of Troy, cerita Yunani dulu. Kerana Helen of Troy itu wanita yang sangat cantik, jadi Maharaja kata tak boleh, tak terima, mesti pinanganku tak terima, kalau tidak berdebat kamu, akan kuserang negara kamu. Itu cerita dulu. Tetapi kata Syekh Qaradawi, pertama kali dalam sejarah dunia, Islam mengisyaratkan perang untuk menjaga, membela rakyat miskin. Harb 'ala al-faqr. Kerana semasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ada orang kata dia Muslim, dia tak nak bayar zakat. Dan zakat itu institusi yang boleh menghidupkan keadilan bagi masyarakat. Jadi orang kaya ada, orang miskin dibela, orang yang terlantar tidak dibiarkan. Dan bagaimana boleh kita hidupkan? Kerana adanya institusi zakat. Jadi kata Syekh Qaradawi, harb, perang dalam sejarah Islam, pertama kali dalam sejarah. Belum pernah ada pemimpin nak perang, nak jaga orang miskin ni. Tak ada. Dia curi duit orang rakyat, ada. Itu saya cerita dulu. Ini kita, saya tak cerita sekarang. Faham masing-masing. Ini yang disebut. Jadi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Subhanallah azim. Kita nak bercakap di parlimen, saya tak cakap macam ni. Dia kata lari tajuk. Baik. Patut ahli parlimen pun dengar macam ni. Kita nak haru biru semua. Ada harga boleh lompat. Macam katak puru. Baik. Jadi kalau benar kita jadikan masjid ini man amana billah, untuk iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa aqama as-salah, dirikan salat, wa ata zakah, dan bayar zakat, maka Quran menetapkan dia tidak akan takut, walam yakhsha illallah. Dia tak rasa takut dah. Ini nak cakap sikit takut, nak beda pendapat sikit takut. Kalau betul kita beriman kepada Allah dari akhirat, walam yakhsha illallah. Ini satu peringatan kepada kita. Kan kebetulan saya nak cakap soal lain, tapi dah meja dah pederah soal masjid ni, saya pun kena ulas itu bab ni. Ini peringatan pertama. Yang singkat sekali lagi, ya, supaya saya nak sebut juga.